Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni Syekh Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tactical analisis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni akan ada sedikit pembetulan daripada semalam, data semalam, sebab apa semalam tu sharekan iaitu data untuk earning report untuk US market, iaitu kuartal silap pitch sebenarnya, silap date, iaitu tahun apa, tahun 2018 atau 2019 punya. Nanti Zul akan sharekan iaitu yang baru punya, iaitu tahun ini punya, iaitu tahun 2020, iaitu bulan ni kita akan ada earning report untuk quarter 3 punya quarter season untuk di US market. Kita akan tengok apakah earning report ni, kita punya quarter data ataupun earning report untuk data untuk company-company besar ni. Mostly kita tengoklah SP500 punya, 500 company terbesar dalam US, untuk tengok apakah keadaan quarter earning report mereka. Kalau earning report mereka bagus, meaning kita akan nampak segala Fed yang buat tu dengan kenaikan interest untuk dengan pengurungan inflation tu adalah kata memberi efek positif. So positif ataupun tidak, kita akan tengok result Q3 ataupun earning report. So ini kita tahu dah untuk US market quarter 1 dan quarter 2, kita GDP dia berlaku penurunan tu, meaning secara automatiknya dia secara tafsirannya bila dua kuarter jatuh berturut-turut, itu bermakna kita dalam kemelesetan ekonomi ataupun recession. So baik, let's go, tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Kemudian kita akan pergi ke trading view untuk tengok makan market Bitcoin, sebab Bitcoin malam melakukan kejatuhan. So ke manakah lagi arah pergerakan dan jauh manakah dia boleh jatuh ataupun adakah dia boleh bounce ataupun tidak, kita akan tengok di chart. So guys, inilah Coin Market Cap. So Coin Market Cap berada di position ataupun price banyak 947 bilion. So tak banyak berlaku perubahan, still lagi dalam round yang sama, iaitu 900 bilion ke 1 trilion. Kemudian kita tengok volume still lagi berlaku sama, tak jauh beza pun, 50-60 bilion saja. Walaupun hari biasa, hari weekend, hari weekday pun kita saja, hari weekday kita ada volume besar, tapi macam dikatakan di chart kita ada satu trend line bullish dan trend line bullish. As long dalam kawasan 2 antara trend line bullish dan trend line bullish tu, kita still lagi dalam sideway. Kemudian BTC dominant dropping sikit malam, kalau 40 kita drop 0.4%, 39.6. Ethereum skip meningkat 17.1 ke 17.3. So apa pun kita tengok untuk summary semalam, pergerakan dalam tempoh 24 hours untuk hari Jumaat, iaitu total market drop sebanyak hampir 1% dengan volume drop 11%. Kemudian BTC dominant sikit dropping. So harga semasa untuk pagi ni, kita tengok Bitcoin berada di 19.5 dengan dropping 1.74%. So normally bila Bitcoin drop, kita akan jangkakan, kita akan expectationkan untuk altcoin lain juga akan dropping. So berapakah altcoin lain dropping? Ethereum 1.3 ke 1.3k, drop 1.3%. Untuk lain altcoin, BNB, SRP 5.33. So dah hit kita punya target, iaitu 5%. Sebelum ni Zul ada targetkan 5%. So major ambil support. So adakah dia akan naik lagi? Saya akan tengok SRP untuk pagi ni. Kemudian agak menarik, 5% untuk SRP yang sedangkan Bitcoin sedang melakukan kejatuhan, SRP sedang melakukan kenaikan 5%. Banyak tu 5%, bukan sikit. Kita akan tengokkan lain. So untuk Cardano drop hampir 1%, Solana 1%, Dogecoin hampir 2%, Matic hampir 0.5%. Untuk Polkadot tak berlaku perubahan. Lain-lain ada yang positif. So tak ada lagi yang positif. Yang positif hanyalah kita tengok kata ada Stellar sikit 2.7, tapi pergi yang major semalam adalah SRP 5.33%. So nanti kita akan tengokkan chart SRP. So tak pun masa lagi, let's go kita pergi ke Bitcoin dulu. So ini adalah chart Bitcoin. So apa yang berlaku semalam, macam tu terjetak sebenarnya, sama ada kita akan berlaku naik atas ni ataupun dropping semua ni. Dropping ni still lagi kita align kawasan ni. So sama ada kita drop. So adakah yang sebelum ni pun tuan cakapkan, iaitu possible kita akan dapat breakout dan retest. So kalau kita dah retest, so currently kita tengok adakah price ini akan berlaku lagi kenaikan atau tidak. Secara teknikalnya kita nampak still lagi Zul ada monitor beberapa pergerakan yang lebih agresif untuk long termnya, iaitu macam dikatakan untuk bear flag ini, untuk jagaan price dalam 14k. Kemudian kita ada sikit quarter bound untuk kawasan ni, breakout ni kita ada possible dalam 26k, iaitu untuk create possible double bottom dan possible kita fail, kemudian drop lagi last bottom untuk jangkaan end of the year. So macam mana pun, inilah pergerakan yang sungguh untuk buy untuk hujung tahun ni. Kemudian untuk short term juga ada draw satu lagi channel, iaitu bear flag
di mana bear flag ini point breaking adalah expected target yang sama dalam kawasan 16k. So ada possible untuk drop kawasan ni dan melakukan balik bounce, barulah breakout ini. So apa-apa pun boleh berlaku. So macam cakap kan, Zul currently tu tak buy apa pun. Zul hanya tunggu untuk bulan 12 barulah Zul buy. So currently Zul hanya dalam mood untuk ternak modal saja. So secara teknikal untuk short term, adakah price ni akan bounce atau tidak? So untuk ke sini ada possible boleh berlaku bounce tinggi tak tinggi. Untuk juga kan at least sampai kawasan ni, breakout ni barulah kita boleh sembang atas lebih 26-24k. So kali ada possible untuk short term naik kawasan ni. Untuk kuartal lebih ada boleh drop dekat di bawah ni. Tapi pun kita tengok adakah dia akan hanya bermain dalam kawasan ni hari minggu. Sebelum ni kita ada sideway yang lama kawasan ni, ada possible juga kita akan berlaku sideway yang lama dalam kawasan ni sampailah ke kawasan apex. Apa itu kawasan apex? Kita akan jangkakan untuk price apex lah kawasan penjuru, kawasan hujung antara bull trend line ni ataupun antara bull trend line dan bearish trend line ni, ataupun kita boleh sebagai pattern lah. So inilah kita nampakkan yang kemudian sama ada breakout ni kita akan ada massive move, breakout bawah ni kita akan ada massive move drop ke bawah. Ini kita akan jangkakan akan ada candle hijau dan candle merah yang drastik lah, atau pergerakan yang drastik. So apakah data-data fundamental yang akan menyebabkan price itu akan dropping naik ataupun dropping? Macam kan bulan ni kita ada yang pertama kali kita tunggu adalah kita tunggu CPI data, iaitu bulan 10 ni. Untuk data bulan 9 iaitu kita tengok dalam 10 tengok September punya data untuk September diriliskan Oktober 13. So hari Khamis minggu depan kita akan start tengok CPI. Yang penting kita tengok CPI year of year. Ikutkan yang lepas, year of year still drop daripada 8.6 drop ke 8.3, tapi month of month still berlaku peningkatan iaitu 0.1%. So kita nak tengok year of year dan month of month kita dropping. Kalau dua-dua itu dropping, kita akan jangkakan ada bullish signal. Tapi sekiranya kita ada year of year dropping tapi month of month still lagi meningkat, ini kita akan ada quarter massive drop. So itulah data yang pertama. Kemudian kita akan tengokkan earning report. Sebab apa? Ini adalah earning report untuk di US. Kalau tengokkan kata US earning report season. So yang ni nak tengok ke mana, anda boleh tengokkan di komen ni, iaitu yang tu tengoklah i.co.uk investing with international. Dia anda boleh tengok ni interactive investor kat sini, anda boleh search. Kemudian kita akan tengok earning report. So untuk contoh hari ni berapa bulan? Hari ni adalah hari Sabtu. Hari Sabtu tidaklah, sebab ni sampai Jumaat je, Isnin sampai Jumaat. So Jumaat tak ada. So minggu depan apa? Minggu anda ada Pepsi 2 Oktober 13 hari buy yang kita nak tengok CPI tu, hari tak ada apa-apa. Kemudian kita tengok first data massive. Kemudian kita hari Jumaat tu kita ada Citigroup, Jongga Morgan Cash, Morgan Stanley, PMO, Wellpago.com, yang FFC. Tapi yang paling banyak lah kita tengok adalah ni last minggu atau minggu terakhir untuk bulan 10. Kita ada apa? Contoh kat sini kita ada Coca-Cola, kita ada General Motors, Twitter, kita ada Masco Corp, kita ada Quantum Space, kita ada Spotify, kita ada apa lagi ni, kita ada McDonald, kita ada Ford Motor, kita ada CME, kita ada Boeing, kita banyak lagi, Mastercard, kita ada Shopify, Takeda, Chevron, ExxonMobil, Amazon, Apple. So kita ada company-company yang besar akan buat earning report. So Tesla dia mungkin terlepas. Tesla ni bila, sebab apa kita nak tengok Tesla itu dia jual dia punya Bitcoin. So adakah dia akan jual lagi? Kalau dia jual lagi untuk cover dia punya earning report, ini kita akan tengok another massive drop untuk Bitcoin. Kat mana Tesla? Tak jumpa Tesla tadi. Tesla. Okey, Tesla ni adalah 19 hari bulan. So meaning hari Rabu, kita ada hari Khamis itu 13, untuk minggu depan 13 kita akan ada CPI. Kemudian next week, minggu lepas tu hari Selasa kita akan ada, hari Rabu kita akan Tesla pula. So Tesla adalah kita nak tengok untuk Bitcoin. Sebab apa? Selalunya bila Tesla earning report, kita nak baca daripada earning report tu, kita nak tengok adakah dia jual lagi tak Bitcoin. Sebelum ni earning report sebelum ni, iaitu masa quarter 2 dia jual Bitcoin. Sebab tu tengok ada massive drop. So meaning kita akan tengok sekiranya Tesla jual lagi, kita akan ada massive drop. So itulah secara fundamental yang dua data yang penting untuk kita tengok bulan ini. So apakah event yang penting? So make sure anda alert dengan pergerakan ni. Yang terpenting lagi adalah kuartal CPI, dan juga yang penting kita tengok adalah Tesla. Lain-lain bawah ni adalah kita nak tengok lebih kepada ekonomi di US. Adakah dia kuartal pulih ataupun positif dengan segala laksanaan untuk Fed tu, dengan kenaikan inflation interest tu. Adakah kena semua yang kuartal policy yang dia buat tu dapat
memberi kesan positif pada earning report, ataupun sebaliknya, ataupun still lagi sama, still lagi melakukan dropping tu apa, kita masih lagi dalam recession. So itulah yang dua data fundamental. So kembali balik ke chart. So Bitcoin tadi nak ke mana? So Bitcoin tadi mencakapkan tu ada beberapa chart data, iaitu sama ada kita break bawah ni tu still lagi jangkakan kita akan berlaku sideways kawasan ni, nak bergerak ke mana, terpulang atas atau bawah. Tapi untuk massive movement tu jangkakan bila dia breakout trendline bullish ni ataupun trendline bergantung kepada secara teknikal. Inilah dua trendline ni penting. Secara fundamental, data-data yang Zul cari iaitu CPI data, kemudian kita nak tengok earning report. Yang penting untuk Bitcoin kita akan tengok Tesla dan lain-lain company yang besar lain untuk tengok daya market seterusnya. So secara teknikal kat sini kita tengok RSI untuk di 4 hours kita berada di kawasan support ini. Kemudian stock RSI dah berada below, RSI masih lagi ada ruang untuk dropping unless kita tengok RSI ni start cross balik, kata golden cross, iaitu purple cross kuning ni. Ini kita nampak ada possible untuk dia boleh regain balik atas tu. Regain atas tu ada possible kita akan nampak secara short termnya kita akan nampak balik bound di atas ni. Tapi hari ni hari Sabtu, so normally tak ada volume. So meningkat apa yang dijangkakan untuk hari ni, kita still lagi berlaku sideways dalam kawasan ni, seperti mana kita sideways yang lama dalam kawasan ni. So adakah market boring? Yes, memang boring. Welcome to bearish market. Kita akan sideways selama 3 tahun. So sebelum ni pun siapa dah follow tu lama, kita sideways pun lama kat sini. Dekat sini saja kita 4 bulan. 4 bulan kita sideways, kemudian kita ada pump, sama juga sini hampir, sini pun hampir 4 bulan kita sideways. Hari ni pun dah hampir masuk yang lebih kurang sama. So untuk short term ada possible kita akan ada short term release bound tu tinggi mana, sama kita akan tengok, tengok balik. So untuk yang ni sebelum ni kita ada supposedly sekiranya kita ada bound kawasan ni, almost kita boleh hit untuk maximum release bound. Kita boleh dapat at least sampai ke major resistance dia adalah 29. Macam juga kan currently kita punya support berada 19, major resistance kita berada 18. So normally price akan bound antara support resistance. Boleh sampai atau tidak, itulah soalan yang aku agak susah nak jawab. Sebab apa, currently kita market still lagi dalam bearish market. So itulah untuk itulah analisis untuk di Bitcoin. So let's go. Tanpa masuk lagi, kita pergi ke SRP. Ke manakah arah pergerakan market SRP? Sebab apa, SRP semalam melakukan kenaikan hampir 5%. So let's go, kita pergi SRP. So inilah SRP. So apa yang melakukan sebelum ni, Zul cakapkan untuk SRP, siapa untuk short term anda boleh buy dan sell. Mana-mana dalam kawasan support ini buy, kawasan ni adalah sell. Adakah good untuk anda sell? Untuk berdasarkan yang ni mencakapkan di SRP good untuk sell sekarang. Sebab apa, anda untuk short term anda sell, untuk short term anda buy di kawasan ni, anda sell di kawasan ni. Sebab apa, RSI dah berada overbought, stock RSI berada overbought. Yes, ada sedikit momentum untuk ni atas ni. Nanti Zul akan tengokkan kenapa juga ada momentum untuk atas, iaitu bergantung ni. Kita tengok apa, RSI ni walaupun overbought, belum lagi dia perlu cross. So bila nak drop tu anda boleh tunggu macam ni lah. Bila berlaku dead cross, stock RSI pun berlaku dead cross, so be ready untuk nak drop. So kalau tengok stock RSI ni masih lagi below, so ada momentum lagi untuk ni atas. So ada possible dia akan push price at least sampai ke atas lagi. So kawasan ni ada possible dia akan naik lagi kawasan ni. Sama ada dia nak breakout, iaitu dengan dropping itu breakout retest untuk continue more naik atas, itu terpulang kepada chart. Tapi untuk short term, untuk selamat, ini adalah good position untuk anda. Small profit, take profit sebelum kita drop lagi kawasan ni, buy lagi, jual, buy, jual, buy, jual, whatever dalam kawasan ni. Kalau breakout kawasan ni tak masalah, breakout retest nanti anda boleh buy lagi untuk layan atas. Untuk yang drop ni, kalau kita drop breakout retest, kita akan drop more ke bawah. So itulah untuk SRP. Sebab macam SRP, itulah aku kata dia punya analisis untuk current. Itu dah di 4 hours. Kalau tengok di daily, kita di daily price masih lagi ada good momentum untuk melakukan kenaikan. Sebab apa, sebelum ni juga akan Zul sharekan satu trendline. Kita ada trendline untuk di SRP ni, ada satu trendline ni dah breakout. So breakout ni sampai mana, ini aku kata good condition untuk di SRP. Kita ada satu lagi massive bullish trendline di atas ni. Kita akan tukarkan dia ni kepada warna hijau. Mungkin kalau hijau yang tekan sikit. Yang ni, sinilah kita punya bullish trendline. So sekiranya SRP untuk, kalau nak katakan aku kata lucky ataupun kata baik, iaitu kita nampak pergerakan ni untuk long term,
breakout retest ini ada possible untuk price tu sampai di kawasan ni. Ada boleh sampai tidak? Yes, ini cara technical boleh. Nak sampai tu ada possible dia hanya sideways dulu sampai kawasan ni 3-4 bulan baru sampai. So tak mungkin dia sampai atas ni, tak semestinya dia sampai atas ni terus naik. Ada possible dia sideways dulu, give time, kemudian tekan lama-lama dia sampai kawasan tu. So berapa percentage tu terpulang, tapi itulah target breakout ni possible untuk naik atas. So kadang-kadang market selagi mana Bitcoin sideways dalam kawasan yang sama, kita akan nampak altcoin boleh melakukan kenaikan. So secara teknikalnya SRP ni still lagi ada good momentum untuk naik disebabkan tak ada sebarang pergerakan yang drastik di Bitcoin. Tapi sekiranya Bitcoin ada massive movement up yang drop ataupun down, kita akan nampak akan ada massive drop juga untuk SRP. So untuk short term juga akan still lagi ada possible untuk naik, tapi kalau nak be safe, whatever kawasan ni sell aja untuk pay profit, kawasan ni buy untuk kata gain profit, iaitu buy sell. So itulah untuk SRP. Sebelum ni Zul sharekan. So kalau ikutkan ni, kalau kita breakout di sini baru kita boleh target net 1.6, swing high to swing low 1.6 break, iaitu kita ada berada 1.2, 1.6 kita 65 sen. 60% apa? 60% kita ada net ski level kita yang penting. So currently perlu breakout dulu untuk sampai 65, kita price perlu berada above 55 sen. Sebab apa? Kita punya key level yang first key level, net ski level 55, bila price berjaya break at least daily, sekiranya daily dapat berjaya break atas 55 sen, mini kita boleh target untuk net 65. So macam mana nak buy ni? Sebenarnya katakan anda boleh ambil risk, iaitu dengan breakout sampai kawasan ni, expected reaction ni kalau ada rebound kawasan ni, anda boleh buy kawasan ni untuk jagaan price untuk naik atas kawasan ni. Dan anda boleh stop loss dalam almost dalam kawasan below mana-mana below box ni. So ada possible breakout retest untuk main kawasan ni sebelum melakukan kenaikan. So inilah pergerakan yang kita tengok kalau beli. So ini jangan be panic, jangan risau, TP dulu. Nanti kalau ada naik, tunggu retest, anda buy balik untuk expected untuk target 65, confirmation untuk anda holding sampai 65 adalah dengan SRP daily body close above 55 sen. So itulah untuk analisis untuk DSRP. So jika SRP adalah coin yang cantik, dia punya fundamental quarter tune tak masalah, dia punya transaction laju, fee dia murah. Kemudian yang jadi isunya SRP adalah dengan masalah SAC saja. So masalah SAC ni akan tamat jangkakan selepas kita ada net seburan. So jangkakan net seburan Bitcoin ataupun circle market, kita akan dapat regulation dalam stablecoin dalam kripto ni di US. Kita akan dapat regulation, kita akan ada law yang solid untuk kata siapa-siapa nak invest kripto ni macam mana. Even kat Malaysia sendiri pun di Luno pun nanti kita dah siapa yang invest kripto dah akan kena cukai. Sedangkan kalau invest untuk stok-stok lain, saham-saham lain tak kena cukai. At least anda dah bawa keluar modal, dah ambil profit, barulah kena cukai. So kalau kripto dia jangkakan seperti yang sama juga. Anda holding tu tak baca lagi, dia jangkakan yang benda sama seperti yang saham ni, iaitu anda holding, anda tak akan kena cukai lagi. Tapi bila anda bawa keluar saja, anda akan kena cukai. So normal, tu rasa itu normal untuk Malaysia punya, tak ada masalah sebenarnya. So itulah untuk kata sedikit analisis untuk Bitcoin SRP. So nanti diorang komen ada tak VRA follow. So VRA ni mungkin yang tanya VRA semalam. So tengok untuk VRA ni apa yang berlaku untuk VRA memang tu targetkan. So VRA apa berlaku. So VRA kali regain balik 0.04 ke mana ke arah pergerakan market. Still lagi bukan ni ada position untuk naik atas, ada atau tidak. Kita akan tengok tak ada satu trend line yang solid pun kat kawasan ni. So ini biarkan saja. So untuk BRA ni Zul tak buy lagi, Zul akan tunggu end of year. Sebab apa? Zul ada target di pasal bawah ni lah untuk line ada 0.01 dan 0.02 untuk buy BRA untuk long term punya. So itulah untuk BRA. So earning report, CPI data adalah kuartal data yang penting, fundamental yang penting untuk kita minggu ni, yang akan menyebabkan massive move untuk Bitcoin dan juga market lain secara keseluruhannya. So itulah untuk analisis. Mungkin kita akan tengok sikit di DXY dollar. Sebab apa? Kalau DXY dollar naik, kita akan Bitcoin drop, DXY drop, kita akan Bitcoin naik. So apa yang berlaku sekarang ni, kita tengok macam dekat bulan kita ada DXY, ada possible kawasan ni, ada swing high ni to swing low, kita akan dapat board resistance. So currently kita berada di kawasan board resistance. So adakah kita akan bounce? So ada potential macam kan, ada potential untuk Bitcoin naik apapun still lagi dalam kawasan dia punya sideway tu, breakout dua trend line, bullish atau trend line, bullish ataupun bearish trend line, hijau dan merah yang tunjukkan di Bitcoin tadi. DXY kita berada kawasan ni. So boleh possible untuk dia drop balik ke kawasan ni. Sebab apa? Dah sampai kawasan resistance. Stop RSI dah berada di overbought. RSI kita hampir overbought tapi belum lagi. Tapi unless kalau kita dapat pergerakan ni, dead cross kawasan ni,
ada possible kita akan dapat massive drop untuk di DXY tu drop sampai mana, ada possible untuk dia drop hit sampai ke kawasan ini, meaning dropping ini akan menyebabkan kenaikan di Bitcoin, ataupun kita tengok Bitcoin dolar melakukan strengthening, macam juga lah kiranya kita dapat CPI data tadi, year of year dropping, tapi month of month still lagi berlaku peningkatan, ini kita akan breakout ni price untuk DXY sampai mana, DXY akan possible buat higher high baru, ataupun expected akan hit dekat kawasan ni 1.6, tengok macam mana last high last low 1.2 1.6 adalah di kawasan yang ini. So ini kita akan ada target untuk sampai ke 1.7. Ada point apa tak? Yes, macam sebelum ni Zul ada sharekan satu trailan yang ni, trailan biru ni adalah untuk net cerita. Sebab apa currently kita ada trailan putih ni. So net cerita kalau sekiranya kita dapat break trailan keempat ni, mini target kita adalah di mana-mana kawasan trailan biru ni. Kenaikan ni banyaknya, kita tengok kan, kenaikan banyak di DXY ni akan menyebabkan aset-aset lain terus dropping, termasuk untuk Bitcoin. So itulah kita analisis untuk short term. So masih lagi menjangkakan untuk end of the year bulan 12 ataupun awal bulan 1 kita akan dapat bottom untuk dalam dunia begitu. Expected Bitcoin berada dalam 14k ke 10k. Masa tu kita akan buy heavily, masa itulah tu akan buy juga altcoin. Kemudian untuk another 2 tahun, tahun 23 24 kita akan DCA secara monthly untuk collect aset sebanyak boleh untuk kita simpan sampailah tahun 2025, dan jangkaan take profit lah bulan 11 dan bulan 12 tahun 2025. Kemudian cycle yang sama akan berlaku untuk bearish market. Itulah circle market dalam kripto. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain, dan sekiranya anda berminat untuk tahu analisis untuk chart anda boleh type di ruangan komen di bawah. Sebab apa currently Zul memang tak boleh nak buat live lagi untuk malam-malam, sebab apa dia punya connection, dan juga Zul dengan jadual dia punya schedule untuk bekerja. Kemudian dengan currently Zul masih lagi kata belum berada di kata rumah yang betul, sebab apa rumah sewa yang Zul nak duduk, bukan rumah, bilik sewa yang nak duduk tu belum boleh masuk lagi. Sebab apa bilik sewa yang Zul nak masuk tu bulan 12 baru boleh, bulan pertengahan bulan ni baru boleh masuk. So nanti bila Zul dah set up cantik lagi, tengoklah barulah Zul akan buat live balik untuk setiap malam. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. And kepada yang siapa ada Discord channel, kata minta maaf sebab apa tak dapat nak update sangat, sebab bila kara dengan situation ni tu punya masa tu tak balance lagi, tu tak dapat atur lagi tu punya schedule tu dengan perfect. Okay guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda di next review. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.